Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila kaffatil anbiya'i wal mursalin wa li azwajihi ummahatil mu'minin wa li ahli baitihi wa dhurriyyatihi wa ashabihi ajma'in wa thumma ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa ulama'ina wa khususan ila ruhi syaikhi musannifi hadzal kitabi wa usulihi wa furu'ih wa man yantasibu ilaihi ajma'in syai'un lillahi lana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bika bil hikmah waftah alaina min ladunka ilma kama fatahta ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihaqqi Taha sayyidil kaunaini wa jaddil hasanaini abil batuli wal qasimi. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya karim, amma ba'd. Faqala Syekhul Musannif rahimahullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Haddatsana Muhammad bin Ghailana qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Sufyan ats-Tsauri an Abi Ishaq anil Bara ibn Azib qala ma ra'aitu min dhi limmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Lahu sya'run yadribu mankibaihi ba'idun ma bainal mankibaini lam yakun bil qasiri wala bit tawili. Rawahu Muslimun wa Abu Dawud wan Nasa'i wa Tirmidzi. Alhamdulillah, para hadirin semua, pertama-tamanya kita syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala
dengan segala kurniaan dan limpah nikmat daripada Allah. Masih lagi kita dipanjangkan usia sehingga kita dapat bertemu lagi pada hari Jumaat yang ketiga ni, sama-sama untuk kita muzakarah ataupun kita sama-sama mendengar hadis yang dihimpunkan oleh Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, membicarakan tentang perihal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada insan yang paling agung yang diutuskan oleh Allah kepada manusia, yang manusia bertumpah jasa dengan dia, tidak ada melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu kalau tidak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah, pasti kita berada dalam keadaan sesak yang sangat nyata. Jadi segala apa yang dapat kita kerja dalam agama Islam ni semuanya bersumberkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilantik khas oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelantikan dia ni bukan daripada cara pilihan raya. Bukan cara pilihan umum, ramai-ramai pakak mesyuarat siapa nak jadi rasul bukan lagu tu tu macam nak jadi YB ke, nak jadi menteri ke, ini manusia pakak ramai-ramai mesyuarat, kita latih si anu, si A, si B. Jadi itu orang panggil pilihan manusia. Tapi Nabi Rasul ni ialah jawatan khas yang manusia tak boleh usaha dan manusia tak boleh sepakat mesyuarat untuk memilih. Allah Ta'ala sendiri istafa, Allah Ta'ala sendiri yang milih. Innallaha astafa minal malaikati wa rusulan wa minan nas. Sesungguhnya Allah Ta'ala sendiri yang pilih. Siapa di kalangan malaikat dan manusia yang dijadikan sebagai rusulan, utusan-utusan Allah. Lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul atau nabi, penyudah bagi sekalian para nabi. Bahkan nabi-nabi yang sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bermunajat dengan Allah, minta doa dengan Allah Ta'ala supaya mereka pun termasuk di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah Nabi dah tu. Tapi berdoa dengan Allah Ta'ala, seumpama Nabi Musa alaihi salam berdoa dengan Allah Ta'ala supaya dimasukkan diri dia tu satu daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pula tak ada berdoa, tak ada merayu hal, tak ada munajat dengan Allah Ta'ala, minta supaya Allah Ta'ala masukkan kita di kalangan umat Nabi Muhammad. Tidak. Tapi Allah Ta'ala sendiri sedia kala, azali lagi, sabit dalam ilmu Allah Ta'ala sedia kala, dan tanjizi qadim pada iradat Allah Ta'ala, luluh sedia kala pada sifat kudrat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menentukan kita ni satu orang daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alangkah ruginya kalau kita tidak mensyukuri nikmat ni, dan sangat-sangat rugi lagi kalau kita tidak kenal sosok Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jadi mulia kita ni kerana dia. Jadi mulia segala benda yang dinasabkan atau dinisbahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asal kita tak ada mulia, tapi bila dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mulia melebihi daripada makhluk-makhluk yang lain, bahkan melebihi daripada kemuliaan manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri sudah mulia dah pada asal kejadiannya. Laqad karramna bani Adamah. Sesungguhnya kami mempermuliakan anak-anak Adam. Semua anak Adam, tak kira bangsa mana, keturunan mana, mulia. Tapi dalam ramai-ramai anak Adam yang dipermuliakan asbab dia tu anak Adam, ada lagi hak lebih mulia daripada tu, ialah anak Adam yang dimasukkan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad tu pula
umum. Karena Nabi Muhammad itu diutuskan kepada sekalian manusia. Wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Tidak kami utuskan engkau hai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk sekalian manusia. Itu orang panggil khususiat, perkara yang dikhususkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kepada nabi-nabi yang lainnya. Nah, nabi-nabi yang lain Allah Taala utuh itu untuk kaum dia, untuk bangsa dia, untuk keturunan dia. Nah, tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak hanya untuk kaum dia, untuk bangsa dia, bahkan untuk kafatan linnas, untuk sekalian manusia. Itu. Dia Melayu ke, dia Sia ke, dia Cina ke, dia India ke, dia siapa sekalipun, bila sebut kata dia umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia. Itu kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang patut kita kena sedar. Nah, yang patut kita kena syukur. Lagi pula, di kalangan umat Nabi Muhammad ni pula, kita ni dimasukkan di kalangan ummatul ijabah. Umat yang menerima, yang menyahut seruan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih. Umat Nabi Muhammad, umat belaka. Amerika pun umat Nabi Muhammad. Orang Jepun pun umat Nabi Muhammad. Orang mana pun umat Nabi Muhammad. Orang Hindu, orang Buddha, semua umat Nabi Muhammad. Tapi umat Nabi Muhammad ni ada dua pula. Ummatul ijabah wa ummatud da'wah. Hak tidak menyahut seruan Nabi Muhammad artinya tidak masuk Islam, tak ngucap dua kalimah syahadat. Itu kita panggil ummatud da'wah. Umat Nabi Muhammad yang perlu didakwahkan, yang diserukan, diajak. Dan sejelas-jelas ajakan tu ialah dengan cara dilalah fi'liyah, dia panggil. Dilalah fi'liyah. Apa dilalah fi'liyah? Pengertian secara perbuatan itu lebih jelas daripada dilalah qauliyah. Dilalah qauliyah ni maknanya pengertian secara percakapan. Kita duk pergi seru dia, duk pergi ajak dia dengan mulut, dengan lidah. Itu nak banding dengan dilalah secara perbuatan lebih kuat. Dilalatul fi'liyah aqwa min dilalatil qauliyah. Ataupun kita pernah dengar juga kata-kata orang Arabnya, lisanul hal absahu min lisanil maqal. Lidah kelakuan itu lebih fasih, lebih jelas, lebih terang daripada lidah perkataan. Artinya dengan sikap kita, dengan akhlak kita, itu sudah menjadi seruan kepada orang-orang yang belum menyahut seruan Islam. Gitu dah. Maknanya kita tunjukkan akhlak yang baik, budi pekerti yang mulia, itu sudah menjadi dakwah yang besar kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang belum menyahut seruan Islam. Dan itulah cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apanya? Itu kalau bolehnya nak semua sekali masuk Islam. Walaupun begitu Allah Ta'ala teguh, Allah Ta'ala kritik cita-cita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'a afa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'mini. Nabi Muhammad bercita-cita supaya semua manusia umat dia ni masuk Islam belaka. Tu kita pun kadang-kadang cita-cita juga lagu tu, semua kalau boleh nak masuk Islam belaka. Tapi Allah Ta'ala kritik. Allah Ta'ala kata, walau syaa rabbuka, kalaulah Tuhan kamu nak, kalau Tuhan kamu kehendak, Tuhan kamu menghendaki, la amana man fil ardi kulluhum jami'a, pasti senang bagi Tuhan kamu untuk menjadikan manusia semua sekali atas muka bumi ini mukmin, beriman pada Allah Ta'ala belaka. Senang. Tak ada kena mu dakwah apalah, tak ada kena mu menyeru apa. Kalau Tuhan nak, mudah.
Maka kalau kita lihat dengan mata kepala kita, bukan semua manusia ni mukmin muslim belaka. Ada Hindu, ada Buddha, ada Kristian, ada Yahudi, ada Katolik, ada bagai-bagai jenis pahaman-pahaman agama-agama yang dianut oleh manusia-manusia. Artinya Allah Ta'ala sendiri tidak nak semua sekali itu masuk Islam. Walaupun Allah Ta'ala suruh semua masuk Islam. Suruh dengan kehendak tu dia tidak talazum, tidak lazim menglazimi. Tidak mesti Tuhan suruh, Tuhan kehendak, tidak mesti Tuhan kehendak, Tuhan suruh. Contoh kita kata kafir di Firaun, kafir dia orang kufur dia orang kafir. Adakah Allah Ta'ala suruh mereka tu kufur? Tidak. Allah Ta'ala tidak sekali-kali menyuruh kekufuran kepada orang-orang yang kafir. Tapi mereka jadi kafir itu siapa yang menentu? Pasti dah Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malu. Allah yang menjadikan kamu dan apa sahaja yang kamu buat. Jadi tidak perkara yang Allah Ta'ala kehendak tu mesti Allah Ta'ala suruh, tidak. Dan tidak semestinya apa yang Allah Ta'ala suruh tu Allah Ta'ala kehendak, tidak juga. Jadi kerana tu dibinakan fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah itu di atas wasatiyah. Di atas kesederhanaan, pertengahan. Tidak tasyaddud ekstrim dan tidak juga tasahul. Apa tasahul? Maknanya bermudah-mudah, liberal. Islam tu terbina di atas tawassut. Apa pertengahan? Tadi kita tetaplah mendakwah dengan akhlak, perbuatan, dengan percakapan. Tetapi tidak boleh kita memaksai orang bukan Islam tu nak masuk Islam. Sebab tu dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala firman, la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Ayat ni turun kerana ada satu orang sahabat nama Hassin Al-Khazraji, kalau tak silap. Hassin Al-Khazraji ni dia ada anak. Ketika mana kecil-kecil dulunya dia tinggal di bawah jagaan orang-orang Yahudi di kampung-kampung di hujung-hujung Yathrib. Jadi apabila anak dia besar, pulang ke bandar, balik ke rumah, Islam telah masuk ke Yathrib. Nabi Muhammad telah sampai ke Yathrib. Artinya Hassin Al-Khazraji pun masuk Islam. Tapi anak dia yang balik daripada kampung, balik ke bandar, balik ke rumah dia di bandar ni, memanglah belum masuk Islam dan sudah akhir balik dah. Tu duduk di bawah jagaan orang Yahudi dulunya, akhir balik dah dia. Bila begitu ayah dia pun lobby lah, nasihat kata masuk Islam lah anak. Semua family kita masuk Islam dah. Dia kalau anak yang belum akil balik, apabila ibu bapa salah seorang masuk Islam, maka secara automatik seorang anak yang belum balik itu automatik Islam. Dia panggil taba'an li abawaihi. Ikut salah seorang daripada dua ibu bapa. Jadi kalau salah seorang daripada dua ibu bapa itu masuk Islam, maka anak yang belum balik automatik Islam. Tapi sekarang masalahnya anak dia sudah balik. Maka tak boleh auto, dia lah kena manual. Kena manual. Lagu mana kena manual? Kena ngucap syahadat sendiri. Jadi Hassin, ayahnya Hassin Al-Khazraji, nasihat ini nasihat anakku masuklah Islam. Islam agama sebenar. Abah masuk dah, mak mung masuk dah. Tinggal mu seorang saja dalam family kita tak masuk. Anak dia kata, saya tak ambuh bah. Saya mengaji agama Yahudi sejak dia kecil lagi. Saya tak ambuh masuk Islam. Dilobi macam-macam cara, macam-macam gaya oleh ayahanda dianya. Hassin Al-Khazraji tak berjaya untuk memujuk anak dia tu supaya masuk Islam. Akhirnya ayah dia hilang sabar. Ayah dia buat teror, buat ganah, ugut.
Hei anak, kalau mu tak nak masuk Islam, aku bunuh mu. Ni seorang bapa membuat teror, membuat keganasan, ugut keganasan kepada anak. Nah, ini hubungan anak dengan pak ni. Bukan suku sakak tak ada tahu siapa mu aku dah. Anak dengan pak sendiri. Pak buat teror kepada anak, ugut kalau mu tak masuk Islam, aku bunuh. Lalu turun ayat tadi. La ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan di dalam agama. Tengok. Jadi bayangkan kalau orang tu tak ada apa hubungan. Tiba-tiba dia paksa, "Kamu masuk Islam, tidak aku sembelihmu, aku bunuh." Itu tidak melambangkan ajaran Islam. Kenapa tidak ada paksaan dalam agama? Yani tidak boleh dipaksakan orang yang bukan Islam nak masuk agama Islam. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Kerana kebenaran tu jelas, nyata. Nah, tak perlu kita nak paksa-paksa. Kalau benar dia nak ikut kebenaran, setelah mana penerangan dinyatakan, pasti dia akan ikut. Kalau dia tak ambuh, artinya kita tahulah bahawasanya dia tutup hati dia tu daripada membenarkan kebenaran. Nah, maknanya ada inad, ada ingkar wa takdzib wal inad. Nah, mendustai, mengingkari, menentang, aba, enggan. Nah, itu. Jadi itulah agama yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita nak kenal pula siapakah sosok kejadian rupa bentuk, rupa paras, kejadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membawa datangkan agama Islam kepada kita ni. Nah, lalu kita sambung balik pengajian kita tu, kitab Syama'il Muhammadiyah. Kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, haddasana mencerita akan kami oleh Muhammad bin Ghailan. Qala berkata oleh Mahmud, bukan Muhammad, Mahmud bin Ghailan. Qala berkata oleh Mahmud bin Ghailan, haddasana mencerita akan kami oleh Waqi'un, oleh Syekh dia Waqi'. Qala telah berkata oleh Waqi', haddasana Sufyanus Tsauri. Telah mencerita akan kami oleh Sufyan Ats-Tsauri. An Abi Ishaq, diriwayatkan daripada Abi Ishaq. Abi Ishaq ni riwayat daripada siapa? Anil Bara ibn Azib, daripada sahabat Nabi namanya Bara bin Azib. Jadi Bara bin Azib ni kita telah cerita dah biodata dia pada pertemuan yang lalu. Iaitu beliau ni salah seorang daripada sigharus sahabah, sahabat yang kecil-kecil. Jadi ketika mana Rasulullah tu wafat, beliau tumbuh dewasa. Maka kerana itulah banyak di kalangan sigharus sahabat, sahabat-sahabat yang kecil-kecil inilah yang meriwayatkan kepada tabi'in tentang rupa bentuk, rupa paras Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jarang sekali kibarus sahabat, jarang. Kerana sahabat-sahabat yang besar-besar ni bila duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk dalam keadaan hormat, dalam keadaan haibah, menunduk. Itu. Jangan sekali nak akak mata tengok ke Nabi tenung gitu, jangan. Jadi sahabat yang banyak melihat ke Nabi dengan perhati tengok seperti begini dah, itu sahabat-sahabat kecil dia panggil. Ketika mana Rasulullah hidup, mereka tu kanak-kanak, duk main berlari dalam masjid ke apa, Rasulullah duk tengah bersyarah, duk tengah mengajar sahabat-sahabat yang besar-besar. Mereka sahabat-sahabat kecil ni lah duk tengok ke Nabi dah tu ni. Tu nanti bila Rasulullah wafat, mereka tu tumbuh dewasa. Mereka lah yang menceritakan bagaimana kulit Rasulullah, bentuk mata Rasulullah, rambut Rasulullah, cara Rasulullah. Mereka lah yang menceritakan kepada tabi'in. Termasuk salah seorang daripada sigharus sahabat ialah Bara bin Azib radhiyallahu taala anhu. Qala berkata oleh Bara bin Azib. Jadi hadis ninya Bara, ini sahabat yang menceritakan tentang perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tengok. Apa maqalul qaul? Apa benda dikatakan oleh Bara' bin Azib? Dia kata ma ra'aitu min zilimmatin fi hullatin hamra'a ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ma, tidak, ma tu manafi dia panggil, ma ra'aitu, tidak melihatlah olehku, min zilimmatin. Tu min tu orang panggil min zaidatun. Min tu min zaidah litansisi ala istighraqi jami'il afra, dia panggil. Maknanya min situ min zaidah, nak menghabisi sekalian afra, mana individu. Maknanya maknanya begini, ma ra'aitu min zilimmatin, tidak melihat olehku mana-mana orang pun yang mempunyai rambut yang panjang. Gitu. Nah, itu maksud. Tak ada seorang pun aku tengok mereka yang mempunyai rambut yang panjang. Nah, limmah ni kita terendah dulu kan. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam ni panjang dia tu ada beberapa martabat, ada beberapa hak. Nah, kalau wafrah itu rambut Nabi panjang sampai ke telinga. Nah, kalau jummah itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam mencecah ke bahu. Kalau limmah itu melebihi paras bahu. Itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila Bara' bin Azib kata ma ra'aitu min zilimmatin, tidak pernah melihatlah olehku akan mana-mana orang yang mempunyai rambut yang lebih daripada parah bahu. Artinya tak pernah melihat olehku akan mana-mana orang pun yang mempunyai rambut yang panjang fi hullatin hamra, padanya memakai selendang merah. Ada mana pakaian merah? Ada selendang merah. Tak pernah melihat aku orang yang rambutnya panjang, ada orang panggil pakai pakaian warna merah, ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, terlebih elok, terlebih cantik, terlebih segak, terlebih handsome, nak lebihi daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tu tak ada. Maknanya kan Rasulullah lah satu-satunya manusia yang punya rambut panjang, berpakaian merah, sangat segak, sangat handsome. Itu maksud gitu. Itu cara dia bercakap. Baik. Lahu sya'run, ada bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'run, rambut, beberapa rambut lah, mana sya'run, rambut, yadribu mankibaihi, yang mencecah lebih daripada dua bahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia panggil tafsir ataupun bayan bagi limmah tadi. Bayan bagi limmah. Limmah itu artinya rambut yang melebihi parah bahu. Jadi Bara' bin Azib nak menafsirkan, nak membayankan, nak menyatakan apakah maksud limmah, iaitu rambut yang melebihi paras bahu, yang mencecahi lebih daripada paras bahu. Itu maksud. Jadi nak katanya lahu, ada baginya Nabi sallallahu alaihi wasallam sya'run yadribu mankibaihi, rambut yang melebihi dua bahunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nak menafsir ataupun lil bayan, lit tafsir bagi perkataan limmah. Apa makna limmah? Padahal kalau tak kata lahu sya'run yadribu mankibaihi pun sudah difaham dah. Mana sebut kata limmah ni memang kena kepada rambut yang melebihi daripada paras bahu. Tapi Bara' bin Azib sebut lagi, Nabi ni mempunyai rambut melebihi para bahu. Ini sebagai nak lil bayan, nak menyatakan, nak menerangkan apakah maksud limmah. Ba'idun ma bainal mankibaini. Ba'id ni makna jauh. Jauh barang antara dua bahu. Dia cakap tu lagu tu. Kalau bahasa kita sekarangnya bidang. Tu. Dada Nabi SAW tu bidang, makna tegak ke depan. Itu artinya melambangkan kekuatan tubuh jasmani Nabi SAW.
Macam kita kan ke depan juga, tapi bukan dada, perut kita ke depan. Kata ni. Hak ke depan kitanya bukan dada dak, perut kita. Nabi bukan perut, dadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ke depan. Itu menambangkan gagah dan kuatnya tubuh jasmani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dah. Dan memang Nabi gagah. Nabi bergusti, bersparing, tidak pernah kalah dengan mana-mana ahli gusti di Mekah. Ada sini. Nak cerita kata Nabi ni sangat gagah. Bahkan ketika mana perang Khandaq, sahabat tu tak makan 2 hari, 3 hari tak makan. Rasulullah tu tak makan seminggu. Tahu di mana? Rasulullah tak makan seminggu. Sampai Rasulullah tu ikat perutnya dengan batu. Sahabat yang baru tak makan sehari 2 hari ni, belum lagi ikat perut dengan batu, tapi nak memecahkan batu yang keras tu tak mampu. Tak larat. Tak cakap kali katak pukul tak pecah. Pergi mengadu kepada Rasulullah. Rasulullah akak dia panggil cangkul lah kalau kita lah ingat dah. Akak cangkul, sahabat tengok. Rasulullah ikat perut dengan batu, bermakna Rasulullah lebih 3 hari dah tak makan. Tapi bila Rasulullah katak batu yang keras yang tidak mampu dipecahkan oleh sahabat, pecah batu tersebut, berah halus. Itu nak cerita kata Rasulullah tu sangat kuat. Bukan letih, lemah. Rasulullah tu seorang yang sangat aktif, kuat tubuh dia. Sebab tu dikatakan ba'idun ma bainal mankibaini, jauh barang antara 2 bahu, artinya Rasulullah berdada bidang. Gitu. Tegak. Lam yakun bil qasiri wala bit tawili, dan tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu pendek, yakni bersangatan pendek, dan tidaklah Rasulullah tu bersangatan panjang. Itu maklum dah, kita telah syarah dah pada hadis-hadis yang telah lalu. Hadis ni para hadirin semua, rawahu Muslimun, meriwayatkan dia ini hadis oleh Imam Muslim, wa Abu Daud dan Abu Daud, wa Nasa'i dan Imam Nasa'i, wa Tirmizi dan Imam Tirmizi. Qala Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana Muhammad bin Ismail qala haddatsana Abu Nuaimin qala haddatsana Al-Mas'udi an Utsman bin Muslim bin Hurmuza an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib qala lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit tawili wala bil qasiri syasnul kaffaini wal qadamaini. Ini hadis yang baru pula kita masuk. Kata Imam Tirmizi radhiyallahu taala anhu, haddatsana, mencerita akan kami oleh Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail. Siapa Muhammad bin Ismail ni? Iaitu yang kita kenal dengan Al-Bukhari, Imam Bukhari. Jadi Muhammad bin Ismail iaitu Imam Bukhari ini guru bagi Imam Tirmizi. Dan Muhammad bin Ismail iaitu Imam Bukhari ini pula ialah murid kepada murid Imam Syafi'i. Itu. Jadi mazhabnya Imam Bukhari itu ada 2. Kata setengahnya mazhab Hanafi, kata setengahnya mazhab Imam Syafi'i. Karena dia mengaji juga dengan murid kepada Imam Syafi'i. Kata setengahnya sempat sendiri dengan Imam Syafi'i tapi hujung-hujung usia. Itu Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari yang masyhur orang panggil karangan dia itu Jami' Sahih Bukhari itulah. Tapi bukan itu saja Imam Bukhari, ada lagi hal lain. Ada lagi kitab Adabul Mufrad. Itu juga kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Bukhari. Hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak. Tetapi kalau Sahihil Bukhari itu Imam Bukhari tidak memasukkan hadis itu, melainkan pasti beristikharahkan dulu. Itu. Sebab itulah ittifaq, sepakat di kalangan ulamanya, asahul kitab ba'da kitabillahi Sahihil Bukhari wa Muslim. Sesahih-sahih kitab setelah Al-Quran itu ialah Sahih Bukhari, dan kemudiannya Sahih Muslim. Itu.
Jadi Imam Bukhari itu guru bagi Imam Tirmizi. Ha, tengok. Haddatsana Muhammad bin Ismail. Siapa dia? Huwal Bukhari. Mencerita akan kami, kata Imam Tirmizi, oleh Muhammad bin Ismail. Muhammad bin Ismail itu ialah Imam Bukhari. Qala, berkata oleh Imam Bukhari Muhammad bin Ismail, haddatsana Abu Nuaimin. Mencerita akan kami oleh Abu Nuaim. Abu Nuaim ni Al-Fadl bin Dakin. Nama dia Al-Fadl bin Dakin min syuyukhil Bukhari. Salah seorang daripada guru-guru bagi Imam Bukhari. Qala, berkata oleh Abu Nuaim, haddatsana, mencerita akan kami oleh Al-Mas'udi. Siapa Al-Mas'udi ni? Cicit atau cucu kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitu nama sebenarnya Abdurrahman bin Abdullah bin Utaibah bin Abdullah bin Mas'ud. Cicit ke cicit? Abdullah bin Mas'ud tu sahabat. Anak dia Utaibah, cucu dia Abdullah, Abdurrahman anak bagi Abdullah. Itu cicit lah lagi ayat. Cicit. Cici. Abdullah tu cucu, Abdurrahman tu cici. Jadi cici Abdullah bin Mas'ud. Itu Al-Mas'udiyu. An Utsman bin Muslim, diriwayatkan daripada Utsman bin Muslim bin Hurmuza. Muslim bin Hurmuza. An Nafi', daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im, daripada Nafi' bin Jubair bin Mut'im. An Ali bin Abi Talib, diriwayatkan daripada Ali bin Abi Talib, iaitu sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi pula ialah khalifah yang keempat khulafa ar-rasyidin dan menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, ahlul kisai, melebihi daripada ahlul baiti. Apa kata Sayyidina Ali? Qala, berkata oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bit-tawili wala bil-qasiri. Tidak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tu bentuk tubuh badannya terlalu pendek dan terlalu tinggi. Bit-tawili mana terlalu tinggi, wala bil-qasiri tidak juga terlalu pendek. Ini sama juga dengan hadis-hadis yang sebelum ni. Syasnul kaffaini wal qadamaini. Ini beza sikit. Ini menceritakan tentang telapak tangan dan telapak kaki Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syasnu. Apa makna syasnu? Ay ghalizu ma'al laini. Itu makna syasnu. Syasnu ni mana ghalizu ma'al lain, ma'al lin, ma'al laini. Mana dia tebal serta dengan lembut. Artinya bila sebut kata syasnul kaffaini wal qadabaini, tebal tapak tangan Nabi dan tapak kaki Nabi tetapi lembut. Gitu. Tebal tu menunjuk kata Rasulullah orang yang kuat bekerja. Tetapi lembut. Tu kayak kita kalau dah tebal kerah kejong lah. Nah, salah dengan orang hok kuat kerja kasar-kasar kan. Allah, aku salah dengan seming kau dengan orang ni tadi ni. Tebal, kasar pula. Tapi Rasulullah tak. Tebal tapi lembut. Tu Rasulullah. Dakhmur ra'si. Dakhmur ra'si mana besar kepala. Besar kepala ni bukan mana kepala besar gitu. Dah. Mana sedang kepala dengan badan tu sedang molek. Itu mana gitu. Kalau terjemah betul-betul dakhmur ra'si, mana besar kepala lah. Namun payah kata kepala besar, tubuh kecil pula dah. Mana tubuh dengan kepala tu sedang molek. Dakhmur ra'si, sedang molek kepala Nabi tu. Dakhmul karadisi, mana besar tulang-tulang sendi. Al-karadisi itu mana ru'usul izam. Ru'usul izam ni sendi-sendi. Sendi-sendi Nabi itu kuat. Itu mana dakhmul karadisi, mana besar ataupun kuat segala tulang-tulang sendi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh bayang itu macam mana orang panggil postur tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang gagah, seorang yang hebat, seorang yang mempunyai badan yang kuat, tulang sendi-sendinya besar, sedang dengan kepalanya sedang. Tawilul masrubati. Tengok. Al-masrubati maknanya sya'rud daqiq
minas sadri ila surrati, mana bulu-bulu yang sedikit yang tumbuh daripada dada sampai ke pusat, orang panggil bulu dada lah. Jadi Rasulullah tu ada tawilul masrubati, artinya bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu daripada dada sampai ke pusat. Nah, bukan dada saja dak. Mana Rasulullah punya bulu dada. Ini kerana Sayyidina Ali ni rapat dengan Rasulullah. Sahabat lain tu tak ceritalah ada bulu dada ke apa. Moga demo tu ni Sayyidina Ali ni menantu sepupu lagi. Nah, duduk dalam rumah sekali apa semua sekali. Tu tahulah kata bulu dada Nabi sallallahu alaihi wasallam tu tawil, panjang, al-masrubati maknanya asy'aru ad-daqiq minas sadri ila surrati. Mana bulu-bulu yang sedikit yang tumbuh daripada dada hingga kepada pusat. Itu. Tapi kalau kita tu tak ada bulu dada, tak usah duduk comot ubat gapo lah. Nak ni, ini kerana Rasulullah orang Arab. Nah, kita bukan orang Arab. Jarang sekali lah ada bulu dada. Nah, nak ada janggut misal pun. Itu pun jarang-jarang boleh nak ada. Nah, tapi kalau ada, tak ada hal lah. Kalau kita niat kata nak ikut Rasulullah, dapat pahala. Ini orang panggil jibiliyah. Dia panggil jibiliyah. Nah, jangan pula kita, awak tak ada bulu dada, awak tolak sunnah Nabi. Jangan gitu. Berat betul. Nah, itu tak semestinya begitu. Idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhattu min sababin. Apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam berjalan, takaffa'a takaffuan, artinya malu ilal amam, condong ke depan. Nah, itu maknanya takaffa'a takaffuan, mana malu ilal amam, mana condong ke depan. Apanya bandingan? Ka'annama yanhattu min sababin, seolah-olahnya seperti Nabi turun kepada tempat yang rendah daripada tempat yang tinggi. Nak ibarat apa ni? Nak cerita kata Rasulullah ni berjalan laju. Nah, itu. Nah, bukan slow, relax, nyantai. Dah. Rasulullah berjalan tu gitu. Nah, ini semangat wal asri tu ada tu ni. Macam orang kita kan dak kan. Relax, slow, betak, batik orang dah. Tu. Rasulullah dak. Kalau berjalan tu seolah-olah turun daripada tempat yang tinggi. Kan kalau tempat yang tinggi ke rendah, kan laju gitu kan. Cuba tengok kita naik kereta pergi Genting tu. Kalau naik kan slow kan. Tekan minyak. Tapi time turun tak kena tekan minyak pun. Seru, laju. Itu nak kata daripada tempat yang tinggi kepada tempat yang rendah, itu ibarat kata lajunya gerakan perjalanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan nak suruh jalan condong, nak tonggik, nak guling bating tu bukan. Artinya nak cerita Rasulullah berjalan tu laju, cepat. Kita sama. Nah, jalan pun jangan duk lenggel-lenggel, loleh-loleh, jangan. Jalan biarlah orang panggil jangan membazir masa. Nah, itu. Baik, habis itu kuat apa dah weh? Kuat apa dah? Ada sikit lagi. Baik. Idza ma sya takaffa'a takaffuan ay malu ilal amam ka'annama yanhattu min sababin. Seolah-olahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tu turun, yanhattu maknanya turun, min sababin ke tempat yang rendah. Minal a'la daripada tempat yang tinggi. Itu. Nak cerita kata apa tu? Nak cerita kata Rasulullah punya cara berjalan tu laju, tidak lembat. Nah, melambangkan orang panggil Rasulullah orang yang bertenaga. Nak tunjuk kata Rasulullah ni orang yang berjalan tu mempunyai tenaga, bukan lembek, letih. Nak pulang steering pun slow. 15 minit dah orang panggil traffic light hijau, baru nak tekan minyak. Slownya. Itu kan. Banyak kita gitu kan. Nah, itu dah. Ya, semangat, cergas. Itu. Lam ara qablahu wala ba'dahu mislah. Ini perkataan ni sangat besar. Nah, apa kata Sayyidina Ali? Lam ara, tidak pernah melihat aku. Tidak pernah aku lihat. Itu mana? Lam ara, tidak pernah aku lihat. Qablahu, sebelumnya Nabi, wala ba'dahu, dan setelahnya Nabi itu, mislahu, akan seumpamanya Nabi, tak pernah. Kerana apa lagu tu? Kerana sesungguhnya husnahu, kerana sesungguhnya kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahidun fil wujudi la thani lahu. Itu
Satu-satunya pada makhluk yang Allah Ta'ala jadi, tidak ada duanya. Pada hak tu kan. Nah, kecantikan Rasulullah tu satu-satunya Allah Ta'ala jadi di alam wujud ni. Tidak ada yang setanding dengan kecantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ni orang panggil puji ke maki ni. Puji Nabi ke maki ni? Puji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa kata sahabat tak puji Nabi? Puji. Nah, memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sunnah para sahabat. Nah, tu da'mad da'athun nasara fi nabiyihim, tinggallah olehmu akan dakwaan orang-orang Nasara pada nabi-nabi mereka. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakami. Nah, wahtakimi. Nah, dan hukumlah apa barang yang kamu kehendak pada memujikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikut. Nescaya tidak akan membetuli pujian kamu dengan realiti yang ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dah. Tu. Jadi jangan kata apa puji Nabi melampau ni, nak hulu. Dah. Ni sahabat puji Nabi. Tidak pernah aku lihat sebelum Nabi dan selepas Nabi akan orang yang seumpama Nabi. Apa makna? Yakni kecantikan Nabi wahidun fil wujudi la sanilahu. Kecantikan Nabi satu-satunya ada di atas muka bumi, tidak ada yang kedua baginya. Gitu dah. Tu. Habis itu. Kemudiannya kita nak masuk hadis yang keseterusnya, tapi kita bagi ruanglah untuk ada apa-apa pengumuman ke. Kita berhenti di situ. Kemudian kata Imam Tirmizi, qala haddatsana Sufyan bin Waqi'in qala haddatsana Abi Anil Mas'udi qala haddatsana Abi Anil Mas'udi bihadzal isnadi nahwahu bimaknahu. Gitu. Jadi hadis yang seterusnya ni sama seperti hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari. Dari segi makna dia, lafaz tu ada berbeza sikit. Gitu. Jadi hadis seterusnya tidak dinyatakan oleh Imam Bukhari. Kerana apa? Kerana maknanya lebih kurang dengan hadis yang diriwayat oleh Imam Bukhari. Kemudian nanti kita akan sambung lagi hadis yang lebih panjang. Haddatsana Ahmad bin Abdah ad-Dabiy al-Basri wa Ali bin Hujrin wa Abu Ja'farin Muhammad bin al-Husain wa huwa ibnu Abi Halimata wal ma'na wahidun wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa na'udzubika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad wa nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasulika nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna 'ilma asy-syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihi wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.